Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6 dalam bidang akidah dengan tajuknya iaitu Al-Hasib. Minggu lepas kita dah pelajari pengertian Al-Hasib, juga kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Untuk minggu ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita, iaitu kita nak tahu bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, kita perhatikan muka surat 91. Murid-murid ingat lagi tak pelajaran yang lepas? Apakah maksud Al-Hasib? Ya, Al-Hasib bermaksud, kita tengok sama-sama, Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi maksud Al-Hasib ialah Allah Maha menghitung setiap amalan kita. Baiklah murid-murid, kita lihat muka surat 91, bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Okey. Tadi kita dah tahu kan Al-Hasib maksudnya Allah Maha menghitung. Kita lihat yang pertama. Adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Okey, murid-murid fahamkan. Bila Allah Maha menghitung, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap amalan kita. Bila mana adanya hari kiamat, Allah akan mematikan kita semua, kemudian Allah akan bangkitkan kita, dan di situ kita akan mendapat pembalasan. Bukan mudah ya murid-murid dengan kehidupan kita. Mungkin dekat dalam dunia kita rasa tak ada masalah, tapi jangka masa yang panjang, rupa-rupanya kalau kita tidak memiliki amalan yang baik dan banyak pula amalan yang tidak baik, maka berjaga-jagalah kita, kerana Allah akan menghitung amalan kita. Baiklah, yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Nampak tak? Bila Allah menghitung kita, maksudnya ada ganjaran yang kita akan perolehi. Kalau kita berjaya dekat dunia dengan amalan kita yang banyak, amalan baik yang banyak, insya-Allah Allah akan kurniakan syurga buat kita. Akan tetapi kita lihat nombor 3, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Sekiranya kita tak mendengar, tak melakukan apa yang Allah suruh, kita buat benda yang tak baik, maka balasannya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Minta kita dijauhkan. Dan yang keempat, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Kita selalu dengarkan malaikat yang mencatat, yang duduk dekat kiri kanan kita, yang ada di sebelah kiri dan kanan kita, dia catatkan kebaikan dan keburukan kita. Itulah Allah tugaskan dia untuk menghitung amalan kita. Okey. Seterusnya yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Bila kita dibangkitkan nanti, waktu tu kita akan ditimbang segala amalan kita. Sama ada amalan baik kita yang banyak ataupun amalan buruk yang banyak. Kalau amalan kita yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau amalan buruk yang banyak, wa na'udzubillahi min zalik. Minta Allah kurniakanlah kita sebagai hamba yang sentiasa membuat amal baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Murid-murid faham tak apa maksud penciptaan alam ini? Ya, alam ini Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita supaya kita jaga dengan baik, supaya kita ambil manfaatnya.
kalau kita buat benda yang tak baik dekat alam ini, nescaya kita akan dihitungkan. Kalau kita buat baik, kita juga akan dihitungkan, tetapi bergembiralah kita. Okey, sekarang murid-murid perhatikan. Kita perhatikan bersama-sama yang di atas tu. Allah berfirman lagi yang bermaksud, dan siapa berbuat kejahatan seberat Zahrah, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya. Surah Al-Zalzalah ayat yang ke-8. Maka murid-murid ingat, kita sentiasa diperhatikan dan ada yang mencatat segala amalan baik dan buruk kita. Jadi sama-samalah kita melakukan perkara yang baik. Amin insya-Allah. Nah, lihat gambar di bawah. Naim, mari tolong ayah sekejap lagi lah ayah. Nampak tak? Adakah perkara itu yang baik? Kalau murid-murid di rumah, ibu ataupun ayah murid-murid bercakap ataupun meminta tolong. Contohnya dia menyebut nama anak dia. Wahai anakku, tolong datang sini, bantu ayah, bantu ibu. Wahai anakku, belajarlah. Buatlah kerja yang disuruh oleh guru. Apakah kita buat? Adakah kita melengah-lengahkan atau kita bersegera? Kita kena ingat sentiasa. Malaikat sentiasa mencatat segala amalan yang kita lakukan. Jadi berjaga-jagalah semua murid-murid, sebab Allah memerhati apa yang kita lakukan. Boleh? Sekarang kita akan buka muka surat 92. Kita nak lihat ada satu cerita yang mungkin kita boleh ambil iktibar daripada kisah ini, iaitu kisah yang berkenaan tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Kehidupan Uwais Al-Qarni yang diredai Allah. Okey, Ustaz bacakan. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadah. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Kita lihat yang kedua. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Apa ibu dia cakap? Pergilah wahai anakku, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang. Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jiran untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dimuliakan oleh Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Apa yang kita boleh dapat iaitu kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan yang kita lakukan dan menjadi manusia yang bersyukur. Murid-murid, nampak tak apa yang pemuda tadi dia buat? Dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Dia menjaga ibunya dan dia berhajat nak jumpa dengan Nabi. Apabila ibu dia kata boleh, baru dia pergi. Dan apabila ibu dia cakap tolong balik dengan segera, dia terus balik dengan segera walaupun dia rasa sedih. Jadi kita dapat ambil iktibar, kita kena sentiasa mendengar apa yang dicakapkan oleh ibu ataupun ayah kita, kerana itulah syurga kita. Sayangilah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Baiklah murid-murid, untuk tugasan hari ini, murid-murid dikehendaki untuk
Salin bukti-bukti nama Allah Al-Hasib di dalam buku tulis. Tuliskan tarikh dan juga hari ya. Kemudian Ustaz akan bagi tugasan yang lain sebagai tambahan. Nanti Ustaz akan maklumkan dengan murid-murid semua. Okey, sekadar itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya ada pertanyaan atau masalah, bolehlah berhubung terus dengan Ustaz. Terima kasih semua murid-murid. Semoga Allah jualah yang membalas jasa dan kebaikan murid-murid sepanjang menjalani pendidikan di rumah. Sehingga kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.